Saya live dah. Dah. Nanti saya tengok. Dah. Sekejap nak kena nak balik ke. Ya. Sekejap. Macam mana nak share? Okay. Dia belum sudah on belum? Belum ya kan? Belum Bro. Sekejap lagi. Okay. Datuk Fazil pun mungkin boleh kongsi dengan kawan-kawan lain. Ya. Saya tengah kongsi ni. Saya tengah kongsi grup saya. Suardi dekat mana tu? Dekat Cahaya? Dekat Betul. dekat Saya library. di Cahaya. Nanti tak pernah jumpa pun. Baru lagi. Bukan dekat ni. Dekat mana? Bukan dekat bilik tukang. Oh, bilik tukang.
Ni pejabat cahaya Kita di akan- Sabah ni. Sandakan. Sandakan. Ya. Oh, I see. Oh, bukan di Jadi okey. apa? Tak nak tahu suara Jadi- dekat mana. Di Sandakan, Puan, di Cahaya Society lah. Kami stay di sini. Jadi Masih Bismillahirrahmanirrahim. okey. Kita akan mulakanlah siri webinar Cahaya kita. Siri webinar Cahaya ni merupakan siri yang kedua dan malam ni kami akan bawakan tajuk tentang menyelamatkan kanak-kanak terpinggir di Malaysia. Hari ni panel kita merupakan orang-orang yang hebat lah. Pertama, Prof Azia yang merupakan pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam, dan Puan Jamia Sharif yang banyak terlibat dengan aktivisme dan juga merupakan penasihat Mahkamah Kanak-kanak KL, dan juga Dato' Al-Fazir yang merupakan Presiden Sinar dan juga banyak terlibat dengan aktivisme di lapangan, terutamanya di Lahad Datu. Jadi tanpa buang masa, saya akan mulakan dengan panel pertama kita, Prof Azia. Jika kita tengok tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan menyelamatkan kanak-kanak terpinggir di Malaysia. Apa pandangan Prof tentang kanak-kanak terpinggir ini? Mungkin Prof boleh mulakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Jadi Puan Jamia, Dato' Fazir ya, Presiden Sinar dan moderator kita sendiri ya. Terima kasih kerana menyebut saya untuk sama-sama berkongsi ilmu dari segi isu-isu mengenai kanak-kanak terpinggir. Kita sebenarnya ialah Malaysia ni sudah sebuah negara yang sudah maju ya. Kita nak cuba mencapai tahap negara maju pada tahun 2020 ini, tetapi nampaknya kita menghadapi banyak masalah dengan menghadapi COVID dahulu sebelum kita boleh mencapai tahap tersebut. Jadi bila negara dalam sebuah negara tentunya akan ada kumpulan-kumpulan yang agak terkebelakang atau tercicir ya dari arus pembangunan itu. Dan dari segi itu, inilah kumpulan yang kita panggil kumpulan rentan ataupun kumpulan yang vulnerable, yang kadang-kadang juga disebut sebagai terpinggir ataupun tertinggal sedikit daripada arus perdana itu. Jadi kalau kita lihat kajian UNICEF pada tahun 2019, kanak-kanak pinggiran ataupun kelompok yang miskin di Malaysia ini masih wujud, di mana ia merangkumi 34% orang asli di Semenanjung, 20.2% Bumi Putera Sabah dan 7.3% Bumi Putera Sarawak. Dan mereka ini adalah orang yang agak tertinggal dari segi pembangunan negara, dan tentulah ia itu juga melibatkan kanak-kanak dalam keluarga tersebut. Jadi kanak-kanak terpinggir ini adalah kanak-kanak yang tidak mendapat faedah hak sama rata. Di Malaysia kita tahu, kita di bawah perlembagaan kita ada peruntukan ataupun yang ditetapkan sebagai hak asasi manusia. Jadi memang sudah dijamin hak tersebut, dan ini melibatkan perkara 5 sampai 13 di bawah perlembagaan Malaysia. Jadi kalau kita lihat daripada sudut hak asasinya, maka kanak-kanak pinggiran atau terpinggir ini adalah kanak-kanak yang tidak mendapat hak sama rata, sama seperti anak-anak yang lain dan juga rakyat Malaysia yang ada di Malaysia. Jadi kalau kita tengok perkara 5 itu saja dah jelas bahawa itu hak untuk hidup dan hak untuk tidak diambil, ditahan ataupun dikenakan hukuman. Kemudiannya perkara 6
mengenai terpaksa, perkara 7 dan seterusnya. Dan kita ada hak kebebasan agama, hak kepada pendidikan. Dan kalau kita lihat dari segi itu, kanak-kanak terpinggir ini adalah orang yang tidak mendapat hak-hak tersebut. Itu pandang pertama. Dan satu lagi ialah kita juga pada tahun 1995 telah menandatangani Konvensyen Hak Kanak-Kanak, dan dari sudut itu Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini mempunyai 54 artikel, dan pada 54 ini dia ada 4 prinsip asas. Prinsip asas ini ialah kanak-kanak yang pertama ada hak untuk hidup dan membangun diri. Ini termasuk hak kepada pendidikan, hak kepada perubatan, hak untuk tidak didera, hak untuk diselamatkan daripada konflik, hak tidak dieksploitasi, ya. Dan hak yang kedua atau prinsip asas ini ialah kanak-kanak tidak boleh didiskriminasi. Ini bermakna apa saja perancangan yang kerajaan nak buat, kanak-kanak mesti mendapat hak itu sama rata. Tak kira dia di mana, dia di Sabah, di Sarawak, dia di Semenanjung, dia di pendalaman ataupun di kota-kota besar. Ya. Jadi, dan anak ini sama saja, tak kira warga negara dan bukan warga negara, ada dokumen atau tidak ada dokumen. Itu bermaksud dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak dia tidak boleh didiskriminasi. Yang ketiga ialah hak dia untuk jadi yang kita panggil konsep best interest, kepentingan kanak-kanak. Kita nak membuat satu keputusan terhadap kanak-kanak itu, kita kena fikir adakah ini yang terbaik untuk anak. Kita mesti fikir itu sebagai priority. Dan yang keempat ialah hak dia untuk mengambil bahagian. Hak mengambil bahagian ini apa? Hak untuk didengar, apa-apa yang dia nak katakan, apa permasalahan dia. Dan kemudiannya kalau dari segi polisi itu, apa dia dasar-dasar yang dapat dibuat oleh kerajaan itu perlu melibatkan kanak-kanak ini. Jadi kalau dari sudut itu ya, kita dapati bahawa anak yang terpinggir ini memang terpinggir dari segi misalnya pendidikan. Dia mungkin tidak boleh pergi ke sekolah kerana kemiskinan. Dia mungkin jadi terpinggirnya anak-anak itu ada sistem politik yang ada, kemudiannya kedudukan geografinya di mana tempatnya, ataupun ada konflik, ada peperangan, ataupun mereka itu kurang upaya ataupun mempunyai ketidakupayaan dalam hal-hal tertentu, dan ini semua menyebabkan wujudnya kanak-kanak yang terpinggir. Jadi dari segi itu kita juga perlu lihat ya, kalau kemiskinan ni adalah antara satu perkara yang sangat banyak menyebabkan kanak-kanak menjadi terpinggir kerana oleh kerana kemiskinan mereka mungkin tidak boleh pergi ke sekolah, dan atas sebab kemiskinan juga ada kanak-kanak yang ibu bapanya tidak sempat untuk mendapatkan dia selepas dia dilahirkan, tidak diberi vaksinasi kerana mungkin melahirkan di rumah dan tidak pergi ke hospital, dan kemudiannya kerana mereka juga mungkin tidak mendapat perubatan yang baik, ya, makanan-makanan yang baik kerana kemiskinan itu, dan itu menyebabkan anak-anak ini sering menjadi anak-anak yang kurang dari segi zat makanan. Dan baru ni saya membuat program anak terbantut misalnya. Kalau dilihat kenapa anak-anak itu menjadi terbantut adalah yang perkara pertama ialah kerana anak ini kurang makanan yang bernutrisi, dan anak terbantut ini sangat membahayakan pada dirinya sendiri kerana akhirnya anak ini akan menjadi golongan yang berpenyakit, penyakit kronik ya, seperti kencing manis dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan ia suffer ataupun mengalami kehidupan yang agak tidak selesa kerana penyakit-penyakit yang dihadapi itu. Jadi kemiskinan ini banyak puncanya, dia tak boleh pergi sekolah, dia tak boleh. Jadi ini dari segi itu juga saya merasakan ini antara faktor kenapa anak-anak ini menjadi anak yang terpinggir. Faktor politik, misalnya kadang-kadang ada kumpulan yang terhalang untuk mendapat faedah daripada dan hak mereka kerana faktor-faktor yang telah ditetapkan oleh politik negara tersebut, dan biasanya ini melibatkan isu kewarganegaraan, tak ada dokumen, dan ramainya anak-anak terutamanya di Sabah yang saya dapati tidak mempunyai dokumen dan tidak boleh
mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah kerajaan. Ini sesuatu yang kerana itu kita telah menafikan dia hak kepada pendidikan. Masa sama kita juga menafikan dia hak hidup untuk hidup dengan selesa dan membangunkan dirinya. Dan dari segi sistem yang lemah itu, saya rasa kita akan dapati bahawa sistem kita sendiri mendiskriminasi kanak-kanak dan juga misalnya satu lagi ialah kanak-kanak kurang upaya. Jadi yang ataupun hari ini dia panggil kanak-kanak dengan keistimewaannya, ya. Tetapi anak-anak ini kerana kita tidak menyediakan prasarana yang cukup, maka mereka kadang-kadang tak boleh pergi ke sekolah kerana kedudukan tempat tinggal mereka jauh daripada sekolah-sekolah yang dihaskan untuk mereka, maka mereka ini juga akan menjadi kanak-kanak yang tercicir dan dipinggirkan. Dan itu saya rasa mukadimah kepada siapa kanak-kanak ini dan kenapa mereka menjadi kanak-kanak terpinggir. Terima kasih Prof. Nur Razia. Kalau kita tengok tadi, pandangan Prof. Nur Razia mengatakan bahawa kanak-kanak terpinggir ini merupakan kanak-kanak yang tertinggal daripada Harus Perdana. Jadi saya akan bertanya pula kepada Puan Jamia. Apa pandangan Puan Jamia Sharif tentang kanak-kanak terpinggir di Malaysia? Mungkin boleh bagi sedikit pandangan. Okey. Baik, Assalamualaikum semua. Itulah tadi termute. Terima kasih kepada pihak Cahaya Society yang sudi jemput saya, walaupun saya ni bukan ada siapa-siapa pun kan. Tetapi penglibatan first of all, Assalamualaikum kepada semua sekali lah. Saya harap ramai yang ada bersama kita untuk share some thought about kanak-kanak. Bila sebut tentang kanak-kanak terpinggir tadi, Prof. Aziah sebut banyak lah. Berdasarkan kepada CRC kan dan sebagainya, dan kita pun tahu bahawa bila kita cakap tentang terpinggir ni maknanya kanak-kanak ni terbiar dari segi perkembangan dia, dari segi perlindungan, dari segi aspek kelangsungan hidup, survival dan sebagainya. Jadi tapi bila kita cakap tentang kalau secara orang kata umumnya, bila kita kata kanak-kanak di Malaysia secara khususnya, kita ada kanak-kanak warga negara lah yang sepatutnya mendapat semua kemudahan ataupun peluang untuk sama ada semua 4 prinsip dalam CRC itu sepatutnya sebagai warga negara, anak-anak ni sepatutnya dapatlah semua tu. Kemudian di Malaysia juga kita ada anak-anak pelarian, stateless dan sebagainya. Ataupun mereka mungkin warga negara tapi tidak ada dokumen. So kita panggil sebagai undocumented children kan. Dan juga imigran, sebab kita ada banyak pekerja-pekerja imigran yang ada yang membawa anak-anak ke Malaysia dan ada yang dapat bersekolah, ada yang tak dapat mendapat pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau nak tanya pengalaman saya ataupun pandangan saya, pada saya ialah hak kanak-kanak tu sendirilah. Kita memang selalu cakap tentang hak kanak-kanak, tentang CRC apa semua. Dan saya faham macam di Sabah tu tempat di mana negeri yang di mana terdapat paling ramai lah kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen. Kalau ikut kata hampir 400,000 ke macam berapa ke, rakyat yang tidak mempunyai dokumen, sama ada mereka tu imigran, pelarian, kita pun tak tahulah kan. Tetapi daripada pengalaman saya bersama dengan beberapa NGO yang terlibat dengan kanak-kanak, sebab saya punya fokus biasanya berkaitan dengan kanak-kanak dah, not so much on the family, walaupun saya akan jumpa juga dengan family. Jadi saya lihat memang banyaklah sekolah-sekolah contohlah untuk hak kanak-kanak dari segi pendidikan. Saya tengok banyaklah NGO atau NGI yang menubuhkan sekolah-sekolah alternatif untuk memberi peluang kepada kanak-kanak ni mendapat pendidikan. Maksudnya di sini mereka ni adalah antara golongan kanak-kanak yang terpinggir lah, di mana mereka tidak dapat akses kepada pendidikan formal sebenarnya. Sebab tu kan bila saya dapat peluang untuk bersama dengan volunteers atau sukarelawan yang terlibat dengan kanak-kanak
tidak ada dokumen ni semua ni, stateless lah katakan. Jadi saya melihat pendidikan dari berbagai-bagai perspektif. Not so much on formal education yang kita dapat di sekolah kerajaan, tetapi lebih melihat sebab kita tak tahu sampai bila anak-anak ni akan tinggal di Malaysia, ataupun dia akan membesar dewasa sampai hari tua dia berada di Malaysia. Jadi somehow orang kata walau macam mana pun mereka ni memerlukan satu pendekatan pendidikan yang boleh membantu mereka untuk kelangsungan hidup, maknanya for the survival kan, untuk kelangsungan hidup. Dan kita juga tidak mahu mereka ni bila tidak ada pendidikan, kita tahu apabila kanak-kanak atau sesiapa saja tak ada pendidikan, pada akhirnya dia akan menjadi orang kata sampah masyarakat jugalah, sebab tak boleh berfikir, tak boleh menyelesaikan masalah, tidak ada basic membaca, menulis, mengira dan sebagainya, dan ini juga akan menjadikan satu masalah sosial yang besar di Malaysia. Jadi itu kalau kita cakap tentang stateless. Saya juga banyak terlibat dengan program-program pendidikan untuk warga negara tapi macam orang asli, gelandangan. Mereka adalah warga negara Malaysia tetapi disebabkan oleh keadaan hidup, kesempitan hidup dan sebagainya, ini menyebabkan ada anak-anak yang tercicir ya, tak dapat pendidikan. Contohnya macam anak-anak orang asli, yang kita ada banyak anak orang asli. Saya banyak work with kanak-kanak orang asli contohnya di Royal Belum kan, dan di kawasan-kawasan yang sangat orang kata pendalaman lah. Walaupun memang ada sekolah didirikan, tetapi kadang-kadang saya lihat masalah kita ialah kita menyediakan prasarana yang cantik, orang katakan ada cikgu, ada semua, tetapi terlalu jauh untuk anak-anak tu. Sebab kalau mereka tinggal di pedalaman, macam contohnya di Royal Belum, kanak-kanak yang nak pergi sekolah lah kan, dia kena pergi ke sekolah tetapi agak jauh, terpaksa tinggal di hostel lah apa semua tu kan. Dan ini bukan cara hidup dia kan, tinggal asrama umur 6 tahun 7 tahun, jadi dah tak tahu nak jaga diri, kemahiran urus diri tak ada, dan suasana environment tu di sekolah dengan di kampung dia sangat berbeza. Dan ini menyebabkan ramai mereka banyak yang tak pergi sekolah. Macam contoh sekarang saya ada satu projek di quite deep inside Royal Belum. Kebanyakan kanak-kanak di situ semua tidak bersekolah. Bukan tidak mahu belajar, tidak mahu, tetapi disebabkan oleh masalah pengangkutan dan jauhnya kan. Dan juga mungkin juga apa yang mereka belajar di sekolah tu tidak memberi apa-apa makna. Sebab saya pun kadang-kadang terlibat pergi ke sekolah yang ada anak-anak orang asli tu kan. Jadi mungkin when education is tidak memberi makna kepada kanak-kanak juga, ini boleh menyebabkan mereka rasa macam tak perlu pergi sekolah kan. So jadi these are the things lah, bila kita cakap pasal kanak-kanak terpinggir ni, banyak aspek lah kan yang kita kena lihat. Kalau contohnya gelandangan, cara yang lain sebab mereka tidak ada banyak kemudahan, ada yang tinggal di tepi-tepi jalan apa semua, so anak tidak dapat akses pergi sekolah, tidak dapat, jadi mereka terpinggir juga kan untuk mendapat pendidikan, walaupun ada kumpulan-kumpulan NGO yang cuba menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan, tetapi saya rasa perlu dilihat secara orang kata lebih menyeluruh. Bagaimana kita nak membantu? Kalau satu NGO hanya dapat bantu 60, tapi kat luar sana ada 600 lagi gelandangan. So bagaimana kita nak lihat benda ni secara menyeluruh di mana kita dapat membantu anak-anak ni. So saya rasa saya cakap sini dulu, nanti kita sambung lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih sebab penjelasan yang sangat jelas. Jadi pandangan Puan Jamia, dia mengatakan bahawa kanak-kanak terpinggir ini disebabkan oleh beberapa aspek lah. Salah satunya mungkin pengangkutan. Kalau Datuk Fazil, apa pandangan Datuk Fazil berkaitan dengan kanak-kanak terpinggir ini? Sebab Datuk terlibat secara langsung di lapangan, mungkin boleh bagi pandangan. Baik, terima kasih Saudara Suardi daripada pihak Cahaya Society. Apapun terlebih dahulu, terima kasihlah kerana menjemput saya sebagai panel ya, bersama dengan yang berbahagia Profesor Nurazia dan juga Puan Jamia. Sebenarnya daripada konteks tadi dah dibahas lebih lah oleh Profesor Nurazia dan juga mungkin sedikit daripada
Mungkin lebih, bukan sedikit lagi, sudah lebih saya nampak daripada sudut perbahasan kanak-kanak terpinggir. Cuma daripada konteks secara umum lah, ini daripada apa yang pertubuhan kita telah jalankan, terutama membantu masyarakat ataupun spesifiknya adalah kanak-kanak yang terpinggir ni, ialah kanak-kanak yang terpinggir ni adalah sekumpulan kanak-kanak yang terbatas daripada pelbagai sudut lah. Seperti yang diperkatakan tadi oleh Profesor Nur Azia, mungkin tertinggal pada arus perdana. Dan kanak-kanak yang terpinggir ini mungkin lebih terpinggir berpunca daripada, selain daripada arus perdana, mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, politik, budaya dan juga sosial. Cuma kanak-kanak terpinggir ini adalah satu fenomena sosial yang di mana ianya berlaku dalam kelompok minoriti lah, atau kelompok yang terkecuali di mana keperluan dan keinginan mereka itu telah diabaikan. Di Malaysia khususnya kanak-kanak terpinggir ini mungkin berlaku di kalangan masyarakat ataupun ibu bapa yang mempunyai contohnya permasalahan sosial dan juga kebanyakannya berpunca mungkin daripada perekonomian, yang mana mereka gagal mendapat perhatian, keperluan dan juga akses yang sepatutnya. Cuma daripada sudut pertubuhan kita yang bekerja di Sabah ini, dia berbeza dengan apa yang mungkin dikongsikan tadilah oleh Puan Jamia tadi, di mana kalau di Semenanjung Malaysia ini kebanyakan kanak-kanak terpinggirnya dia di kalangan yang mungkin daripada kelompok orang asli ataupun kelompok-kelompok daripada anak-anak warga negara sendiri. Tapi berbeza di Sabah ini, di mana kebiasaan isu kanak-kanak terpinggir itu berlaku dalam kumpulan minoriti yang mempunyai masalah pendidikan, kewarganegaraan dan juga subordinasi. Dan kanak-kanak terpinggir ini juga selain daripada faktor sosial dan ekonomi mereka itu tadi yang telah membuat mereka terpinggir, kenakalan diri mereka ataupun budaya yang amat berbeza. Karena seperti di maklum di Sabah ini faktor budaya juga itu sebahagian lah yang mungkin menjadi punca kepada kanak-kanak ini terpinggir lah. Dan kebanyakan lah masalah daripada yang berlaku ni ialah daripada punca kewarganegaraan lah, kerana ramai seperti yang disebutkan Puan Jamia tadi itu mungkin dalam 400,000 ataupun lebih kan yang bermasalah, dan semakin hari dia meningkat faktornya daripada kelompok ataupun kelahiran generasi daripada yang bermasalah kewarganegaraan inilah. Saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan sedikit banyaklah tentang kanak-kanak tinggi ni. Ya. Terima kasih Datuk. Kalau kita tengok pandangan Datuk sendiri, ia mengatakan bahawa kanak-kanak terpinggir ini merupakan fenomena sosial yang berlaku dalam golongan minoriti. Sekarang kita beralih kepada pusingan kedua. Jadi saya akan mulakan dengan Prof. Nur Azia. Saya ingin bertanya, ini tentang Suhakam. Suhakam telah melakukan banyak advokasi tentang kanak-kanak, dan apakah isu kritikal yang berkaitan dengan kanak-kanak dan apa pandangan Prof tentang interaksi antara kerajaan dengan isu berkaitan dengan kanak-kanak? Mungkin Prof boleh terangkan. Terima kasih Saudi ya. Sebenarnya memang Suhakam sudah lama berinteraksi, dan di Sabah pun ada Suhakam Sabah ya. Dan sebenarnya Pesuruhjaya kanak-kanak yang baru di Suhakam. Saya memulakan tugas saya pada 1 September tahun 2019, dan Suhakam pada masa itu sudah pun ada 8 orang Pesuruhjaya, dan saya adalah Pesuruhjaya yang ke-9 dilantik pada tahun 2019. Dan dari segi itu, sejak sebelum itu pun saya rasa isu-isu kanak-kanak ini hanya dikawal selia oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ya. Jadi apabila saya dilantik itu, keseluruhan tugas untuk melihat pada hak kanak-kanak dan juga mempromosi hak, membuat kerja-kerja advokasi ini diletakkan di bahu Pesuruhjaya kanak-kanak, dan saya hanya boleh mendapat peluang untuk menubuhkan pejabat Pesuruhjaya kanak-kanak. Ada staf saya sendiri di Suhakam itu dalam masa yang sama bersama-sama dengan Pesuruhjaya lain untuk meneruskan usaha untuk mempertahankan hak kanak-kanak dan juga memastikan kanak-kanak mendapat haknya. Jadi dari segi itu, sejak saya mula menjalankan tugas saya,
kebanyakannya ialah perkara pertama yang saya buat ialah tentunya saya perlu berjumpa dengan kanak-kanak, kerana kalau lihat dari segi hak kanak-kanak itu, hak dia didengar dan hak dia untuk menyampaikan masalah dan hasrat hatinya kepada kita, dan selalunya kanak-kanak ini memang sukar untuk diberi peluang, kerana kadang-kadang dia kerana kekanak-kanakannya itu ramai yang merasakan kita tak payahlah, kita buat saja apa yang kita perlu buat dan tak payah merujuk kepada mereka. Dan bagi saya, Kementerian Wanita pun saya ingat 4-5 tahun yang terkebelakangan ini banyak juga kalau membuat sebarang polisi atau dasar merujuk dan membuat konsultasi dengan kanak-kanak. Jadi itu sesuatu yang bagi saya, maknanya keterlibatan kanak-kanak itu sangat penting. Dan apabila saya memegang tugas ini, saya perkara pertama ialah memanggil ataupun menjemput badan-badan bukan kerajaan, CSO dan sebagainya itu, untuk kita membuat konsultasi atau membuat dialog, berbincang mengenai isu kanak-kanak, dan seterusnya saya memanggil kanak-kanak. Sebenarnya saya sudah pun membuat konsultasi dengan kanak-kanak di Semenanjung pada masa saya buat tu pada bulan Januari tahun ini. 40 lebih kanak-kanak telah datang, dan daripada umur 9 tahun ke 17 tahun. Kemudiannya saya juga sebenarnya sepatutnya pada 11 Mac saya membuat konsultasi dengan kanak-kanak di Sabah, dan semuanya sudah disusun baik, dan saya pun sebenarnya pada 10 Mac itu sudah sampai ke Sabah sudah, tetapi saat kita mendapat maklum bahawa kita perlu membuat ujian COVID dan perlu pulang segera ke Kuala Lumpur, maka perjumpaan itu telah terpaksa dibatalkan. Dan saya membuat konsultasi bersama kanak-kanak di Sabah dalam beberapa bahagian, tetapi dengan kanak-kanaknya baru seminggu yang lepas saya membuatnya dengan tujuan untuk menubuhkan majlis konsultasi kanak-kanak yang di bawah Pejabat Suruhjaya Kanak-kanak. Dan untuk kanak-kanak di Sarawak, saya baru saja pagi tadi daripada pukul 10 hingga 1 tengah hari membuat konsultasi bersama lebih kurang 20 orang kanak-kanak dan wakil-wakilnya, di mana kita juga mendengar masalah kanak-kanak yang kita, bagi saya masa kita membuat konsultasi, kita tidak memikirkan sama ada kanak-kanak itu warga negara atau bukan warga negara, dan semua konsultasi yang kami buat, kami libatkan semua kanak-kanak. Maknanya ada dokumen, tak ada dokumen, refugees dan kanak-kanak yang dipikirkan, kanak-kanak yang OKU dan sebagainya. So daripada itu semua saya mendapat sangat banyak input, kerana walaupun kita Malaysia sudah menandatangani dan meratifikasi Konvensyen Hak Kanak-kanak dari tahun 1995, tetapi kalau didengar daripada kanak-kanak, banyak perkara yang pencabulan hak kanak-kanak telah berlaku, dan kanak-kanak ini semacam seperti sudah tidak tahu di mana hendak mengadu, apatah lagi kanak-kanak yang terpinggir. Dan ini saya rasa kerana isunya ialah hanya mungkin Suhakam kami yang memulakan untuk memanggil mereka dan berbicara, dan ada masanya saya juga baru-baru ini saya ingat pada bulan September telah pergi ke Sabah, kerana sebelum itu kita membuat satu konsultasi dengan isu-isu statelessness dan isu Sabah keseluruhannya mengenai kanak-kanak semasa COVID-19, dan daripada perbincangan itu timbul satu masalah yang diutarakan semasa kita berbincang dan menyebabkan pejabat saya pergi ke Sabah untuk membuat siasatan dan membuat siasatan lanjut dan nak melihat masalah apa masalah yang sebenarnya timbul daripada apa yang diutarakan semasa konsultasi. Jadi dan daripada konsultasi ini sepanjang daripada Januari sehingga hari ini, pejabat saya sudah pun membuat interaksi dengan CSO, dengan kanak-kanak, dan kemudiannya membawa isu-isu ini, menyusunnya, kita panggil sanitizing, kita susun secara berstruktur, dan kemudiannya kita lihat siapa stakeholder yang kita perlu
ini. Jadi kebanyakan dalam dari isu misalnya kanak-kanak yang tanpa dokumen, ya, masa kita membuat perbincangan dengan Sabah terutamanya mengenai isu statelessness ini, kita memang panggil wakil-wakil pejabat immigration, Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh menteri di Sabah sendiri, dan kita kemudiannya mengumpul semua dokumen itu, dan kita berharap isu mengenai kanak-kanak tanpa dokumen ini dapat diselesaikan. Di Sarawak misalnya memang ada juga anak yang terpinggir yang tidak ada dokumen, dan dia dari segi itu masa kita membuat perbincangan, besok paginya Menteri Wanitanya sendiri memanggil kami dan kami telah pergi bertemu dengan menteri dan membuat perjumpaan. Jadi kebanyakan masa interaksi atau dari segi kerajaan dan sebagainya, memang pejabat saya memang buat perkara-perkara itu. Dan isu statelessness ini, anak-anak tanpa warga negara, saya sudah bawa sendiri kepada kepada Menteri Wanita dalam perjumpaan kami pada bulan Jun yang lalu. Masa itu kita dalam proses PKPP, jadi ada kelonggaran dan kami dapat bertemu yang berhormat Menteri Wanita. Jadi kita pun pergi dan menerangkan. Masa itu kita membawa senarai, ya. Sebenarnya dari isu kewarganegaraan ini kita memang menerima komplain yang direct kepada kita, dan kita akan susun mana yang isu warga negara, misalnya perkahwinan itu antara warga negara Malaysia dengan warga asing, ataupun mereka ini memang sudah lama duduk di Sabah misalnya, memang ada di Sabah sekian masa, dan ibu bapa ini mungkin ada dokumen, ada yang ada kad pengenalan, tetapi tak tahu kenapa anak-anak tak ada kad pengenalan. Jadi kami susun aturkan supaya ia dipastikan bahawa menteri boleh membawa perkara-perkara ini dibincangkan dengan menteri yang menjaga isu-isu kewarganegaraan, itu Menteri Dalam Negeri, ya. Dan kami masih lagi berusaha untuk berjumpa Menteri Dalam Negeri, kerana itulah tugas utama. Sebab kalau kita lihat daripada surat pelantikan Pesuruhjaya Kanak-Kanak yang diletakkan di Suhakam, kita menggunakan Akta Suhakam. Dan Suhakam tugas utamanya ialah menasihatkan kerajaan dalam hal-hal yang melibatkan hak asasi manusia ini. Kalau ada pencabulan hak, kami adalah yang harus pergi ke hadapan dan memastikan kerajaan tidak melanggar peraturan-peraturan undang-undang antarabangsa ini, kerana dalam masa yang sama bukan saja dia melanggar undang-undang tetapi melanggar hak asasi, terutamanya hak asasi kanak-kanak. Kanak-kanak ini yang kita panggil, dia tak ada suara, ya. Kalau yang kecil itu, siapa yang nak bawa suara dia? Jadi perlulah kita, saya tahu NGO dan sebagainya, dan NGO juga saya rasa perlu ada penyelarasan. Sebab itu saya buat perjumpaan dengan NGO di Sabah pun. Saya sudah buat perjumpaan dengan NGO yang membawa isu kanak-kanak. Ada NGO yang terlibat dengan memberhentikan keganasan terhadap kanak-kanak. Ada NGO yang memang terlibat dengan memberi bantuan makanan. Ada NGO yang memang terlibat dengan mementeras isu-isu perkahwinan kanak-kanak. Jadi ini yang saya rasa kita selaraskan, dan saya sentiasa mempunyai hubungan dengan NGO ini supaya kita boleh menyelesaikan banyak perkara, dan kita sama-sama membawa isu-isu ini kepada kerajaan, untuk perhatian kerajaan, dan supaya tindakan-tindakan yang sepatutnya diambil. Jadi itu bagi saya, kalau nak kata interaksi antara kerajaan, dan ada masa-masanya. Kalau dari segi Suhakam ini, kalau ada satu komplain yang datang kepada kita, saya mengambil satu contoh. Dahulu ada satu kes, seorang ibu membuat aduan bahawa dia anaknya yang ditinggalkan kepada pengasuh sudah diambil sebagai anak angkat oleh pengasuh, atau there is a certain confusion bagaimana anak dia itu sudah diambil alih, dan sudah ada dokumentasi pengangkatan. Dan di situ saya telah memanggil Jabatan Pendaftaran, saya memanggil Jabatan Kebajikan Masyarakat, bermesyuarat untuk menyelesaikan kenapa perkara itu berlaku, kerana itu adalah antar kuasa-kuasa
yang ada pada Suhakam dan kepada pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak. Dan apa saja yang diadukan, kita akan membuat siasatan. Dan jika kes itu sedang berlangsung pun, kalau melibatkan kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang, kanak-kanak ini melakukan kesalahan jenayah misalnya, dan kemudiannya didakwa dan dihadapkan ke mahkamah bagi kanak-kanak, kami juga biasa menghantar watching brief yang melantik peguam untuk duduk di hadapan hakim dan mendengar kes itu, kerana jika ada aduan dibuat terhadap cara kanak-kanak itu diperlakukan ketika tangkapan dibuat, ketika mendapatkan keterangan, maka perkara-perkara itu jatuh di bawah bidang kuasa kami dan kami akan cuba mengambil tindakan untuk memastikan kepentingan anak-anak ini tidak terabai. Itu yang boleh saya contribute sekarang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nurul Azia, dan saya rasa menarik sebab Doktor bincangkan tentang isu sebagai contohnya macam pencabulan kanak-kanak lah yang tidak menerima aduan. Apabila berlaku pencabulan, kanak-kanak tersebut tidak mempunyai tempat untuk membuat aduan. Dan mungkin saya akan beralih kepada Puan Jamia Sharif. Mungkin boleh ceritakan tentang isu-isu kritikal yang berkaitan dengan kanak-kanak terpinggir ini, memandangkan Puan banyak terlibat dengan advokasi kanak-kanak itu sendirilah. Jadi saya persilakan. Okay, terima kasih Suhardi. Terima kasih Prof. Aziah sebab penerangan yang sangat jelas tentang peranan Suhakam. Saya rasa tak ramai orang tahu pun tentang adanya Pesuruhjaya kanak-kanak di Suhakam. Mungkin kalau people, orang-orang macam kami yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak, mungkin kami tahu wujudnya, tapi ramai dalam kalangan ibu bapa dan even masyarakat sendiri tidak tahu wujudnya macam program yang dilaksanakan seperti konsultansi dengan kanak-kanak ni adalah sesuatu yang perlu diwar-warkan atau dimaklumkan sama ada melalui media dan sebagainya, supaya bukan saja kanak-kanak tu dapat didekati tetapi juga ibu bapa mereka. So kita tahu bahawa kanak-kanak ni kalau tak ada orang dewasa yang linkkan dia dengan dengan mana-mana pihak, memang dia tak boleh nak bersuara kan. Walaupun di sekolah sendiri pun memang agak sukar untuk kanak-kanak nak melibatkan diri, terutamanya yang berkaitan dengan hak mereka sebagai seorang kanak-kanak. Jadi macam soalan Suhardi tentang pengalaman saya. Pada saya melihat isu anak-anak terpinggir ni adalah yang paling penting. Saya tengok tadi ada komen dekat Facebook yang menyebut tentang penerimaan sosial, ya. Polisi memang kita ada polisi kita kan, tentang polisi berkaitan hak kanak-kanak dan sebagainya, polisi pelindungan kanak-kanak. Tetapi apabila kita bercakap dengan kanak-kanak terpinggir, mungkin tadi kita banyak bercakap tentang anak-anak stateless kan, yang memang secara nyata memang mereka ni tak dapat peluang-peluang seperti yang kita harap anak-anak warga negara akan dapat. Tapi anak-anak warga negara pun ada yang tak dapat kan. Jadi mereka juga considered as terpinggir lah. Sekiranya tidak ada maknanya satu polisi yang melihat keperluan anak-anak ni, keperluan untuk memenuhi hak anak-anak ini dipenuhi, mengikut hak mereka, tak kira lah dia warga negara ke, dia stateless ataupun pelarian dan sebagainya. In fact, kalau kita lihat anak-anak pelarian pun boleh dianggap sebagai terpinggir walaupun mereka ada kad UNHCR dan sebagainya. Tapi kita sebagai kita sebagai kerajaan, macam katakan contohnya kerajaan Malaysia sendiri tidak menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak pelarian yang ada di Malaysia ni untuk mendapat akses kepada pendidikan. Jadi kumpulan pelarian atau komuniti pelarian tu sendiri yang terpaksa wujudkan sekolah dia. Sebab saya pun pernah bagi training dekat cikgu-cikgu, contohnya pelarian Rohingya apa semua tu kan. Pernah lah saya pergi share dengan diorang atau buat aktiviti dengan kanak-kanak, dan NGO banyak lah yang membantu. Dan kenapa kita tidak itu kita rasa kita telah
menafikan lah mereka, kita terima dia ke negara kita tapi kita tidak membantu dari segi memberi pendidikan, mereka terpaksa usaha sendiri untuk dapatkan pendidikan. Itu kita rasa tu satu yang perlu, mungkin pihak Suhakam juga perlu beri perhatian lah. Ya, begitu juga bagi kanak-kanak macam gelandangan contohnya, kebanyakannya mereka ni ramai yang warga negara, sebab saya pernah buat macam program street library lah dengan kawan-kawan apa semua tu kan, dan kita pernah berjumpa anak-anak warga negara sendiri yang tidak mendapat akses kepada pendidikan, mungkin disebabkan oleh kemiskinan dan sebagainya. Apa yang saya nak tegaskan di sini ialah untuk melihat melihat pendidikan dengan, macam saya sebut awal tadi lah, kita melihat pendidikan secara lebih meluas lagi. Bagaimana kita nak pastikan setiap kanak-kanak, sama ada warga negara, tidak ada warga negara atau tak kiralah, asalkan dia kanak-kanak, mendapat accessibility kepada pendidikan mengikut keperluan mereka. Jadi bila saya terlibat dengan beberapa NGO yang menyediakan program-program ni, saya selalulah sebut benda-benda ni. Saya kata kita tak perlu nak ikut silibus sekolah, contohlah kan, silibus sekolah kerajaan apa semua, mungkin tidak ada keperluan sebab mereka ni tak boleh peluang nak ambil exam, tak ada peluang pun nak bekerja kat luar sana. Jadi kita mesti fokus kepada konten ataupun pendekatan pendidikan yang lebih menyediakan mereka sebagai seorang manusia, orang katakan sebagai seorang yang boleh berdikari, yang boleh survive dalam apa keadaan sekalipun, tetapi perlu ada penerapan nilai-nilai murni dekat situ supaya mereka menjadi seorang yang berfikiran, orang kata waras kan, dia tahu apa yang dia nak buat, dia tahu kedudukan diri dia. Dan kalau ada usaha kerajaan untuk memberi kebenaran dia untuk dapat warga negara dan sebagainya, that will be wonderful lah kan kita kata. Dan itu juga saya rasa semasa saya bersama dengan Cahaya Society agak lama, dekat 3 tahun juga, saya selalu back and forth pergi ke Sandakan apa semua tu, dan itu juga kami selalu yang selalu saya share lah, kongsi dengan sukarelawan-sukarelawan yang menjadi guru tu. Saya kata selain daripada kita fokus kepada pendidikan formal apa semua, kita juga perlu melihat kepada pendidikan-pendidikan yang boleh membangunkan orang kata sahsiah kanak-kanak tu sendiri, ya. Dia punya personality, kepribadian dia, kemahiran-kemahiran, minat dia dan sebagainya. And I think Cahaya Society telah melaksanakan berbagai program yang pada saya memang bagus lah, walaupun tidak ramai kanak-kanak yang terlibat sebab bukan satu sekolah yang besar kan. Jadi tetapi kita tengok itu boleh jadi satu contoh di mana mungkin bila pihak Suhakam mahu orang kata berbincang dengan NGO ni, macam tadi ada sebut tentang penyelarasan dari berbagai aspek sebenarnya kan, nak tengok dari segi livelihood dia, kehidupan mereka, bagaimana kesihatan mereka, dari segi perlindungan untuk juga nak jauhkan mereka dari segi penderaan dan sebagainya tu. Jadi memang perlu ada tu. Sebab saya tahu, saya kenal banyak NGO yang buat, dan setiap NGO ada misi visi dia sendiri, cara dia sendiri. Dan saya pernah juga sebut perlu diselaras dari segi mungkin kurikulum dia ataupun pendekatan pembelajaran, pendekatan pendidikan yang nak diberikan. Jadi kita kena tengok apakah keperluan dan setiap sekolah alternatif contohnya, dia berada di tempat yang berbagai, ada yang di dalam kampung, ada yang dalam bandar, ada yang di pulau, ada yang di tepi pantai, tepi sungai dan sebagainya. So jadi kita kena lihat dalam persekitaran tu apakah kemudahannya, ada apa yang boleh orang kata kita utilize, gunakan dalam memberi pendidikan itu. Sebab saya rasa ini perlu dilihat dengan secara serius lah, sebab tak boleh dah, sebab terlampau ramai dah kanak-kanak tu kan. Even sama juga yang ada di Semenanjung macam Kuala Lumpur, biasanya di Kuala Lumpur lah yang ada sekolah, yang ada kelas-kelas ataupun sekolah-sekolah untuk kanak-kanak yang terpinggir atau undocumented dan sebagainya. Mungkin negeri-negeri lain ni kurang sikit lah, ada tapi tak banyak lah kan. Jadi kita haraplah sangat
bukan sahaja NGO dengan Suhakam tapi dengan kerajaan juga. Tadi macam I think Suhakam akan menjadi the bridge lah, jambatan antara NGO dengan kerajaan kan. Walaupun kita tidak boleh memberi hak kerakyatan tu kepada kanak-kanak, walau dalam perkara 7, artikel 7 CRC memang setiap kanak-kanak yang lahir tu perlu didaftarkan dan perlu ada kewarganegaraan. Dan saya rasa Prof Aziah pun tahu kan, kita tak menerima perkara 7 tu. Sebab itulah kita ada ramai undocumented children kan. Malaysia ada beberapa artikel dalam CRC tu kita tak sign lah, orang kata kita tak tanda tangan, jadi kita tak terima kan. Jadi itu satulah yang perlu, saya rasa perlu perhatian yang sewajarnya. Begitu juga macam ada majlis konsultansi kanak-kanak, which is very good, sangat bagus lah. Tetapi adakah soalan saya lah ni kan, adakah kita dapat, you can reach semua kanak-kanak tu, adakah dengan mendengar mungkin satu kelompok kanak-kanak tu, adakah melalui konsultansi tu boleh kita dapat satu gambaran yang sebenar keadaan kanak-kanak terpinggir kan. Itu juga kita kena tengok jugalah. Sebab kita memang banyak buat program-program yang berkaitan dengan kanak-kanak, tetapi kadang-kadang kita lebih kepada melihat keperluan tu tidak pada tempoh jangka panjang kan, kita lihat pada like what is now. So saya haraplah yang tu akan dilihat dengan lebih mendalam lagi lah kan oleh pihak Suhakam. Begitu juga macam NGO lain lah yang kita harap mereka yang masih lagi membantu kan golongan-golongan terpinggir ni melihat secara jangka panjang kepada bagaimana kita nak melestarikan program kita dan bagaimana kita nak ada orang kata any program yang kita buat kena sustainable lah, maknanya kena lestari supaya the continuity they can continue, kanak-kanak ni sama ada kanak-kanak atau keluarga mereka dapat meneruskan kehidupan dengan cara yang lebih baik lah. Okay, itu saja kot setakat ni. Agak menarik juga Puan Jamia bincang dia tentang penafian yang saya nak dengar tadi, dia berkaitan dengan isu penafian hak pendidikan, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak lah, sebab Puan terlibat dengan advokasi dengan kanak-kanak. Jadi saya akan berpindah kepada Datuk Fazir. Datuk Fazir merupakan seorang pendiri sekolah untuk kanak-kanak terpinggir, terutamanya di kawasan Lahad Datuk. Apa pandangan Datuk tentang isu-isu kritikal yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan? Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudara Suwardi ya. Menariklah tadi apa yang dibincangkan oleh Profesor Nur Azia dan juga Puan Jamia, yang sangat berkait rapat dengan apa yang berlaku di Lahad Datuk. Di mana kalau kita lihat pada hari ini faktor pada peningkatan statistik kanak-kanak terpinggir itu semakin meningkat. Jadi jumlah ini setiap tahun yang meningkat, di mana memberi beban lah kepada, mungkin bukan saja kepada ibu bapa, masyarakat dalam berkuasa. Bila tadi ada maksudnya tadi ada usaha-usaha daripada pihak Suhakam sebenarnya untuk mungkin memberi advokasi daripada sudut perundangan, itu banyak sedikit sebanyak boleh membantu menyelesaikan banyak isu yang berlaku dalam kanak-kanak terpinggir ni. Seperti yang kita maklumlah di Sabah ni dia berbeza dengan Semenanjung, sebab di Sabah ni kebanyakan kanak-kanak terpinggir ni mungkin ada juga lah yang datangnya daripada pedalaman, tetapi kebanyakan yang majoritinya berlaku dalam kelompok yang dinamakan pelarian Moro. Pelarian Moro. Ini yang seperti mana semua tahu, di Sabah ada berlakunya penghijrahan Filipina daripada selatan Filipina, dan sehingga hari ini mungkin masih di dalam konflik penyelesaian di wilayah itu, dan generasi daripada pelarian ini bercampur dengan
masalah daripada negara-negara jiran, itu menyumbang kepada kadar statistik peningkatan kanak-kanak terpinggir ini lah, di samping masalah sosial tadi. Sebagai sebuah NGO yang sama-sama juga seperti Cahaya Society, kita berlamat untuk memberi bantuan pendidikan kepada kanak-kanak terpinggir nih. Kita setiap hari banyak menerima banyak didatangi oleh kanak-kanak dan juga keluarga di banyak dan merujuk kita lah, terutama daripada sudut dokumentasi. Dan saya lihat apabila di negeri Sabah nih, bila kurangnya seperti kata Tuan Jamia tadi itu, apabila adanya usaha daripada pihak Swakam itu untuk lebih dekat kepada masyarakat, untuk lebih ada program ataupun aktiviti di mana diorang ini boleh synchronize ataupun boleh berhubung, saya pikir mungkin kebanyakan daripada keluarga yang bermasalah, yang punya karakter terpinggir ini boleh terus, maksudnya terus berhubung dengan pihak Swakam lah. Tapi kita sedia maklum lah, seperti di Sabah nih, pejabat Swakam pun jauh. Kalau kita di Ladatu nih, kalau merentas pun pergi KK itu ada satu faktor yang sangat jauh yang membataskan daripada golongan-golongan terpinggir ini untuk datang sendiri ke pejabat. Jadi saya setujulah dengan apa yang diulas tadi oleh Puan Jamil itu, jika ada satu usaha ataupun satu lagi program yang perlu diperhebat, diperluaskan, dibawa untuk turun kepada kawasan-kawasan yang mungkin mengalami majority masalah kanak-kanak terpinggir ini, itu adalah satu usaha yang bagus lah. Dan di dalam pertumbuhan kita juga, kita sebenarnya cuma memberikan pendidikan asas saja. Kita telah mendirikan proyek-proyek di mana kita mahu membantu sebenarnya anak-anak terpinggir ini untuk semua golongan. Sebab seperti sedia maklum tadi, seperti yang dikatakan oleh Profesor Nur Azia dan juga Puan Jamia ini, masalah anak-anak terpinggir ini dia bukan berlaku hanya di kelompok, walaupun di Sabah ini majoritinya berlaku di kelompok ataupun golongan yang generasi refugees nih, tetapi ada juga lah yang pedalaman, kaum pedalaman ini yang indigenous nih pun, apabila diorang tidak mengetahui cara untuk berurusan dokumentasi ini, kadang-kadang itu juga menyumbang kepada diri diorang ini jadi jadi pinggir. Itu yang sedikit sebenarnya yang ada di Sabah ini, terutama di Ladatu, dan kita menyediakan, membangunkan, kita membina pusat-pusat pendidikan asas. Namun saya lihat kalau hanya kita usahakan daripada sudut pendidikan asas ini, kita perlu ada satu maknanya plan daripada segi mungkin jangka panjang. Kemanakah selepas kanak-kanak terpinggir ini diberikan akses pendidikan dan juga bantuan, kemanakah dia punya hala tuju di dalam tempoh mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun. Adakah mereka ini akan terus terbiar, ataupun mereka ini mungkin boleh disediakan satu program khusus, contohnya jika boleh melibatkan pihak kerajaan ataupun pihak Swakam sendiri dapat membuat satu dialog dengan kerajaan agar ada program-program di mana usaha untuk membawa anak-anak terpinggir ini ke masa depan itu dapat direalisasikan lah. Contoh daripada kita percaya sekarang ini kerajaan pun dia ada susun atur, contohnya program penempatan pekerjaan kan, tentunya dalam 10 tahun akan datang lagi mungkin daripada kanak-kanak ini yang mana yang mereka boleh bekerja ini mungkin boleh diserap ke dalam. Dan juga begitu juga lah jika mungkin advokasi daripada pihak Swakam dan juga daripada pihak-pihak kuasa yang lain itu dapat diperhebat lagi untuk turun sampai terus pada masyarakat yang bermasalah ini. Jadi ya, isu kritikal tadi seperti mana yang disebutkan oleh saudara tadi, isu kritikal bagi anak-anak pinggir ini seperti yang saya sebutkan lah, dia amat berbeza dengan Semenanjung Malaysia. Kalau di Semenanjung Malaysia itu dia mudah untuk dapat akses, tetapi di negeri Sabah ini, terutama di kawasan pedalaman, khususnya pada pantai timur lah, ini ada sangat isu kritikal yang berkait rapat dengan mungkin masalah tadilah seperti disebutkan masalah kewarganegaraan ini, perlu ada satu mungkin langkah lah, walaupun seperti yang kita difahamkan tadi Puan Jamia itu ada perlembagaan yang membataskan sesuatu urusan berkaitan kewarganegaraan, tetapi kalau mungkin ada pelan untuk maksudnya untuk dibentangkan ataupun daripada kerajaan sendiri dapat bersama-sama dengan agensi-agensi lain dan juga NGO
turun untuk dekat lagi lah dengan pihak yang terpinggir ini. Daripada pertemuan kita sinar nih setakat ini, kita banyak juga memberi edukasi lah, maksudnya apabila kanak-kanak terpinggir tadi dia bermasalah dokumentasi, kita ada juga memberi nasihat lah untuk terus ke pejabat Swakam untuk mungkin lebih mendapat penerangan lah tentang isu-isu yang bangkit. Dan bagi kita pertumbuhan sinar sebenarnya kita sangat mau membantulah kanak-kanak terpinggir ini, terutamanya daripada sudut pendidikan asas dia. Sebab seperti sedia maklum, punca kanak-kanak terpinggir ini sukar untuk pergi jauh, sebab ada antara ini tidak menulis, tidak membaca, tidak tahu. Jadi atas sebab itu Persatuan Sinar pun tampil untuk coba membantu membangunkan dalam beberapa tahun ini, dan ada merangkala beberapa program juga dengan pihak kerajaan. Saya mungkin pada tahun hadapan ini selepas COVID mungkin akan berkunjunglah ke pejabat Swakam KK jika ada keizinan untuk sama-sama tentanglah isu-isu yang berkaitan kanak-kanak terpinggir itu tadi. Saya pikir itu sajalah penerangan saya. Terima kasih Datuk Fazil. Saya rasa untuk isu kritikal yang Datuk Fazil bincangkan adalah berkaitan dengan isu dokumentasi terutamanya di Sabah, dan Datuk Fazil ada bincangkan yang bahawa peningkatan statistik tentang kanak-kanak terpinggir ini meningkat sebab bermula dengan pelarian Moro. Mungkin itu yang boleh dibincangkan nanti. Jadi sekarang kita akan ke sisi soal jawab, dan sudah ada soalan yang diajukan. Jadi soalan pertama ini ditujukan kepada Prof. Nur Aziah. Adakah Suhakam mengutip data-data berkaitan topik yang dibincangkan? Jika ada, apakah data-data yang dikutip? Mungkin Prof boleh berikan jawapan. Saya tak pasti apakah data yang dimaksudkan itu, tetapi kalau mengenai anak-anak terpinggir ini, kita mempunyai data-data tertentu kerana kita banyak kolaborasi dengan NGO ya, dan biasanya data-data itu juga datang daripada daripada badan antarabangsa seperti UNICEF yang banyak membuat penyelidikan, dan ada juga ahli akademik yang membuat penyelidikan, dan itu kita di peringkat Suhakam di Pejabat Suruhjaya Kanak-kanak, kami sebab baru saja memulakan tugas September 2019, memanglah kami sangat bergantung kepada maklumat-maklumat daripada NGO dan sebagainya. Dalam masa yang sama, oleh kerana kami ini ada accessible kepada kerajaan ya, jadi biasanya kami menulis surat kepada kerajaan. Kadang-kadang kerajaan sendiri pun tidak mempunyai data yang lengkap, terutama isu-isu kanak-kanak tanpa dokumen ini. Dan saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Fazil tadi ya, sebab saya masa kita membuat perbincangan, kita faham bahawa Lahad Datu tempat-tempat tertentu ini agak jauh daripada Suhakam di Kota Kinabalu, dan sebenarnya Pesuruhjaya Kanak-kanak ditempatkan di Kuala Lumpur, dan kami meminta bantuan daripada Pesuruhjaya Sabah dan pejabat Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia Suhakam Sabah untuk membantu kita untuk membuat apa kita panggil link ataupun menyambungkan kita dengan NGO-NGO yang ada di seluruh Sabah ya, yang terlibat dengan aktiviti ataupun aktivis ataupun yang mempertahankan hak kanak-kanak. Jadi masa kita membuat perbincangan mengenai kanak-kanak tanpa dokumen pun ya, yang itu kita meminta pejabat kerajaan immigrationnya, pejabat pendaftaran, dan sebenarnya masalah yang kami dapat daripada perbincangan itu, kita dapati bahawa masalah utama yang berada di Sabah ini ialah yang tanpa dokumen itu kerana kelahirannya tidak didokumentasikan. Kita kena ingat di Malaysia sijil kelahiran itu berbeza ya dengan kewarganegaraan. Tidak ada sesiapa
dihalang untuk mendaftarkan kelahiran anak. Jadi apabila anak lahir, dia mesti melahirkan, mesti pergi ke pejabat pendaftaran dan daftarlah kelahiran anak itu. Yang kebanyakannya ialah kerana mereka ini rasa untuk ke bandar, untuk pergi ke pejabat pendaftaran itu jauh. Mungkin ada yang tak tahu nak pergi macam mana nak buat pendaftaran itu. Dan di sinilah peranan bagi saya pejabat pendaftaran. Kalau di Semenanjung kita ada pejabat pendaftaran bergerak yang pernah sudah pun dibuat untuk usaha-usaha untuk membantu supaya anak-anak yang lahir ini dapat didaftarkan. Mesti ada sijil kelahiran, dan dengan sijil kelahiran itu isu kewarganegaraan adalah isu kedua. Sudah ada sudah ada sijil kelahiran, dan kemudiannya dia perlu ada, kadang-kadang dalam sijil kelahiran itu ditulis warga negara bukan warga negara, itu perkara kedua. Dan sekarang ini ada banyak kes, sekarang ada 2 kes, satu di Mahkamah Persekutuan dan satu di Mahkamah Rayuan mengenai isu kewarganegaraan, yang mana di masa pejabat pendaftaran mendaftarkan kelahiran, mereka meletakkan bukan warga negara dalam sijil kelahiran, sedangkan anak itu bapanya warga negara Malaysia ataupun rakyat peribumi. Dan kita juga tahu di Sabah dan Sarawak terutamanya, perkahwinan rakyat warga peribumi tidak perlu berdaftar, mereka berkahwin ikut adat. Dan ini juga satu masalah kerana tidak sampainya maklumat begitu. Dan bagaimana pejabat pendaftaran perlu faham bahawa mereka ini tidak perlu membuktikan sijil perkahwinan, sijil nak mendaftarkan anak tersebut. Jadi ini saya rasa dari segi data, soalan yang ditanyakan kepada kami ialah kami mengumpul data yang kami perolehi daripada semua kelompok masyarakat yang membuat penyelidikan. Kami juga mengumpul data bila kami membuat sesi-sesi konsultasi atau perbincangan. Mereka ini datang dengan data masing-masing, dan data itu kita selaraskan supaya ia tidak bertindan. Dari segi itu kita dapati bahawa yang disebutkan oleh Puan Jamiah tadi, di mana mungkin ramai yang tak tahu mengenai Pesuruhjaya Kanak-Kanak. Memang kerana ia adalah pelantikan yang baru. Saya adalah Pesuruhjaya Kanak-Kanak pertama di Malaysia, dan Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia yang pertama yang mempunyai portfolio khas yang menjurus kepada kanak-kanak. Jadi itu saya rasa sesuatu yang perlu disampaikan. Dan dari itu juga saya, kalau tidak kerana COVID ini, memang saya ada cadangan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu di Sabah. Saya memang sudah sampai, paling jauh saya sudah sampai ke Tenon, sampai ke Marak Parak, ke Kota Merudu, dan saya memang tidak pergi ke Lahad Datu dan sebagainya untuk melihat keadaan kanak-kanak di sana. Jadi bagi saya turun padang itu satu keperluan, dan satu lagi ialah mendapat data dan bagaimana kita boleh cuba sama-sama menyelesaikan isu tidak anak-anak tanpa dokumen kerana tidak ada sijil kelahiran, dan satu lagi ialah isu kewarganegaraan. Kita tidak ada jawapan yang ataupun satu solution yang segera kerana itu ada dalam perlembagaan. Tetapi bila saya melihat beberapa kes yang dah sampai kepada kami itu, saya dapati bahawa isunya ialah kadang-kadang tidak didaftarkan kelahiran anak itu, dan bila anak itu tidak ada sijil kelahiran, maka tak adalah IC bapaknya di situ, dan itu yang menyebabkan dia akhirnya menjadi anak tanpa warga negara. Jadi saya, kalau yang dimaksudkan data-data mengenai statelessness, data mengenai kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan, kami tak ada data yang lengkap, ataupun data kami yang ada pada kami ialah data yang datang membuat aduan kepada kami, dan bila kita membuat konsultasi kita tahu ini adalah masalah yang sangat rumit yang dalam yang dihadapi oleh kanak-kanak. Tadi masa di dalam sesi yang tadi ada ditanya apakah fokus ataupun perkara yang sangat banyak dalam isu kanak-kanak. Sebenarnya bila mendengar konsultasi dan mendengar suara hati kanak-kanak, isu yang pertama tadi yang kita dah tahu, isu tanpa dokumen dan isu kewarganegaraan ini perkara yang sangat menyentuh kerana anak-anak ini sendiri kata saya nak pergi ke sekolah. Tadi Puan Jamiah ada sebut ada sekolah alternatif, dan sekolah alternatif ini sangat menumpukan kepada life skill, kemahiran-kemahiran. Dan bagi saya sekarang ini saya sedang dalam usaha untuk mendapatkan persetujuan kerajaan supaya tak kira dia anak siapa, dia
pelarian ke, dia bukan warga negara tanpa dokumen dan sebagainya, dia mesti diberi hak untuk menduduki peperiksaan utama seperti SPM dan PT3 itu. Anak-anak ini perlu sijil untuk dia boleh sampai melanjutkan pelajaran ke universiti. Ini juga saya sebut kepada anak-anak dalam tahanan. Saya sudah melawat tempat-tempat tahanan. Ini juga anak-anak yang dipinggirkan kerana anak-anak ini melakukan kesalahan jenayah dan ditempatkan di penjara, di Henry Kearney, di Tudas Bakti, asrama akhlak. Dan ramai anak-anak ini tidak pergi ke sekolah, tidak mendapat pendidikan. Dan kebanyakan alasannya, mereka memang sudah berhenti sekolah. Dan misalnya di Henry Kearney, mereka ini belajar semula menulis dan membaca. Dan sekarang ini kalau kita tengok keputusan SPM Henry ini sangat bagus, ada dapat 6A, ada dapat 7A. Jadi kalau kita beri sebanyak peluang yang boleh, anak-anak ini boleh maju ke hadapan dan mesti membuat sijil supaya mereka boleh, kalau tidak tanpa sijil mereka akan terus dieksploitasi, mereka akan terus duduk dalam vicious circle, dalam kesempitan itu kerana mereka tak boleh pergi ke mana-mana dan akhirnya mereka akan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Itu bagi saya perlunya semua sekolah alternatif meminta kebenaran untuk anak-anak ini menduduki peperiksaan arus perdana. Saya harap jawapan yang diberikan oleh Prof. Azhar itu menjawablah soalan yang dikemukakan oleh Muhammad Aziz Jamaluddin. Seterusnya soalan ini ditujukan kepada Puan Jamiah. Apakah solusi yang sesuai kepada kanak-kanak terpinggir ini bagi membentuk identiti kanak-kanak itu supaya yakin berdepan dengan orang lokal yang sebahagian meminggirkan mereka? Soalan ini diajukan oleh saudara Randy Kevin. Jadi saya persilakan. Puan Jamiah, suara tak dengar. Oh, sorry. Terlupa. Sorry. Okay. Soalan tadi balik tentang apa ni solution supaya kanak-kanak terpinggir ni macam mana? Sebab sebenarnya kanak-kanak ni bila semenjak dilahirkan ataupun dia sendiri tak tahu dia punya status kan. Pada dia di mana dia dilahirkan itulah tanah tumpah darah dia kan. Jadi yang menyebabkan mereka rasa terpinggir apabila kita sebagai masyarakat tu sendiri, the community yang duduk dalam kelompok kanak-kanak tu sendiri melihat mereka sebagai orang luar, sebagai undocumented, sebagai pelarian dan sebagainya. Jadi yang paling penting ialah bagaimana kita nak advocate masyarakat kita sendiri untuk menerima mereka sebagai salah seorang ahli dalam community tu kan. Regardless lah dengan masalah pendaftaran kelahiran dan sebagainya. Tadi Prof Aziah ada sebut tentang bukan mereka tak boleh dapat surat kelahiran tapi tidak pergi mendaftar atau mungkin sebab masalah jauh dan sebagainya. Pernah juga kita pun pernah tanya sebenarnya kanak-kanak kan, ibu bapa juga kan, kenapa anak tak didaftarkan kelahiran kan. Jadi mungkin ni juga pendidikan kepada ibu bapa kanak-kanak tu sendiri juga penting lah untuk memastikan sekiranya betul salah seorang daripada ibu bapa tu adalah warga negara, maka anak itu boleh didaftarkan kelahiran dia. That will be bagus lah. Itulah saya rasa peranan kita sebagai masyarakat lah, sebagai kita ni sebagai warga negara. Jadi untuk nak bentuk identiti juga peranan kita, sebab kalau kita boleh menerima kanak-kanak tu hidup dalam kelompok kita, maka dia tidak akan rasa terpinggir kan. Dan saya rasa macam kanak-kanak yang dapat peluang untuk pergi ke pusat-pusat pembelajaran alternatif ni, mereka dah mula rasa boleh berdikari, rasa keyakinan diri tu ada ya. In fact mereka rasa ada tanggungjawab terhadap negara ni walaupun mereka tak ada kerakyatan. Pernah kan kita buat sambutan hari kemerdekaan apa semua tu kan, memberi mereka rasa bahawa mereka juga
ada hak mereka lah sebagai seorang manusia tu. Jadi saya rasa yang paling penting sekali ialah sekarang peranan kita lah untuk supaya menerima mereka dan memberi peluang kepada mereka untuk dapat hidup bersama kita dalam ni, dan isu-isu berkaitan documentation dan sebagainya, kita percaya pihak Suhakam dengan adanya Pesuruhjaya Kanak-Kanak yang pertama, Prof Aziah yang pertama, sebab dulu pun kita tahu Suhakam ada juga pakar-pakar dalam bidang pendidikan yang terlibat dalam Suhakam, tapi tidak ada yang mewakili kanak-kanak. So kalau dah ada wakil untuk kanak-kanak, saya rasa banyak lagi lah program-program yang boleh dikenal pasti, diusahakan oleh pihak Suhakam, sebab mereka, they have the power to ada kuasa untuk melihat isu-isu ini dengan lebih mendalam, lebih sebagai orang kata boleh lihat dengan secara lebih serius lagi. Dan dengan adanya lawatan ataupun pergi ke grassroots tu sendiri, saya rasa insya-Allah lah, kita doakanlah semoga usaha-usaha ni akan berjaya. Dan saya seronok juga dengar kata sampai to the extent macam anak-anak yang tak ada dokumen ni boleh ambil peperiksaan dan sebagainya. Cuma yang penting saya rasa kita nak ambil periksa tu nanti dulu, tapi kalau yang at least dia dapat pergi ke sekolah pun dah satu orang kata 1000 rahmat lah untuk keluarga dan anak-anak tu sendiri, supaya mereka rasa mereka ni tidak dipinggirkan. Ya, itu jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Jamia. Seterusnya saya ada soalan untuk Datuk Al-Fazir. Soalan ini diajukan oleh Saudara Rin SD. Apakah inisiatif membangunkan sekolah untuk kanak-kanak tanpa negara di Sabah adalah salah satu inisiatif penting oleh NGO atau komuniti? Juga apakah perancangan saudara pada masa akan datang dalam meneruskan agenda pendidikan menerusi sekolah sinar di Lahad Datu? Mungkin boleh berikan penjelasan. Okey, terima kasih Cik Suardi. Ya, ini soalan daripada Saudara Rin. Sebenarnya inisiatif untuk membangunkan sekolah untuk anak-anak tanpa negara di Sabah ini adalah satu inisiatif yang sangat penting yang perlu dibawa oleh NGO ataupun komuniti. Ini kerana kalau kita lihat seperti apa yang dibahaskan oleh Profesor Nur Aziah tadi, di mana kesan daripada kanak-kanak yang terpinggir ini jika tidak diberikan pendidikan berkemungkinan akan dieksploitasi. Dan di Sabah ni salah satu eksploitasi yang sangat membimbangkan di negeri ini adalah eksploitasi daripada sudut dokumentasi, ya. Di mana kalau kita lihat beberapa kes tahun lepas tu banyak berlegar di kaca TV, di berita, di mana banyaknya IC pengenalan palsu, ya. Ini kerana mungkin disebabkan faktor pendidikan seperti mana disebutkan oleh Puan Jamia tadi. Apabila ibu bapa ini dia tidak mempunyai pendidikan yang bagus ataupun tidak mengetahui mempunyai pengetahuan pendidikan yang bagus, ini juga sedikit sebanyak memberi sumbangan kepada masalah inilah. Maknanya bila ibu bapa itu sendiri daripada sudut pendidikan pun dia tidak berapa tahu, kan. Jadi anak-anak ini pun mungkin akan tidak mengetahui lah, sebagai contoh saluran-saluran, proses-proses macam mana untuk mengurus dokumentasi mereka. Sebagai contoh kata tadi Profesor Nur Aziah tadi itu, apabila ada kanak-kanak tu dia takut untuk datang mendaftarkan diri diorang, kan. Jadi di sini saya lihat pentingnya pendidikan itu sendiri. Dan kalau kita lihatlah, kan, mungkin daripada generasi pelarian Moro yang lahir selepas perang yang berlaku di selatan Filipina ini, ramainya yang datang fled ke Sabah ini gagal mendapat pendidikan formal. Dan ada antara mereka ini mungkin berpendidikan sederhana daripada negara asal, dan apabila mereka ini gagal mendapat pendidikan formal di Malaysia, jadi itu juga mendorong kepada anak-anak mereka ini maknanya gagallah untuk mendapat akses pendidikan yang sepatutnya. Dan perkara ini yang amat membimbangkan, dan
sehingga ke hari ini ramainya statistik ataupun kadar-kadar generasi kanak-kanak terpinggir ini datangnya daripada golongan-golongan inilah. Jadi benda ini salah satu solusi dia ialah apabila kita dapat memberikan pendidikan walaupun tidaklah secara formal, tetapi kita dapat memberi bantuan pendidikan di sekolah-sekolah alternatif yang didirikan oleh NGO itu. Saya pikir ini mungkin akan membantu sedikit sebanyak generasi ini mungkin dapat mengurus tadbir diri mereka untuk masa depan orang lah. Ini yang saya rasa pentingnya pendidikan di dalam kanak-kanak terpinggir ini. Dan perancangan untuk meneruskan agenda pendidikan menerusi sekolah sinar nih, sebenarnya kita melihat sudut pendidikan di khususnya kanak-kanak terpinggir ini ialah di mana kita ada perancangan untuk berbincang dengan rakan-rakan NGO kita seperti Cahaya Society dan juga NGO lainlah yang alternative school yang lain di Pantai Timur ini. Jika kita boleh sama-sama mungkin duduk dan berdialog, kemudian kita boleh mencari satu kesepakatan seperti mana kata Puan Jamia tadi, jika ada satu keselarasan pendidikan di dalam pusat-pusat pendidikan alternatif ini, kita dapat sama-sama untuk sama-sama dapat berbincang dan mencari satu keselarasan. Dan juga pihak Sinar juga sebenarnya ada membuat perancangan jika dapat berbincang dengan beberapa agensi-agensi ataupun mungkin dapat memberi kertas kerja ataupun proposal kepada pihak-pihak ataupun badan-badan yang terbabit, contohnya jawatan kuasa jawatan kuasa yang sepatutnya mentadbir urusan yang berkaitan kepada warga negara ini. Jika sekiranya ada satu program ataupun aktiviti yang kita boleh integrasikan, kita boleh sepadukan, di mana hasil daripada kanak-kanak tadi yang belajar ataupun duduk di dalam sekolah-sekolah alternatif ini, kita dapat buat satu perancangan di mana mereka itu boleh menduduki peperiksaan, dan mungkin peperiksaan itu boleh memberi mereka peluang-peluang untuk duduk di dalam latihan industri, dan mungkin sekaligus boleh memberi peluang pekerjaan. Itu pun mungkin perlu dilihatlah daripada sudut jika dibenarkan di dalam perangkaan perlembagaan kan. Dan saya rasa jika ini dapat direalisasikan, mungkin peluang ataupun masa depan seorang yang kanak-kanak terpinggir ini daripada peringkat kanak-kanak sehinggalah dewasa ini, saya pikir mungkin boleh diselesaikan walaupun tidaklah secara total, tetapi mungkin dapat mengurangkan kadar kanak-kanak terpinggir inilah. Mungkin saya pikir itu perancangan yang mungkin sedikit sebanyak boleh dikongsikan lah. Terima kasih Datuk Fazil, dan saya harap jawapan yang diberikan oleh Datuk Fazil itu menjawab soalan yang diajukan. Dan ini merupakan soalan terakhir, dan soalan ini ditujukan kepada Prof. Azia oleh saudara Rin ST juga. Soalannya, apakah LC yang ditubuhkan untuk kanak-kanak tanpa negara di Sabah boleh melaporkan kepada Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam sekiranya berlaku sebarang intimidasi kepada pusat pembelajaran alternatif? Jadi boleh jelaskan? Boleh ya. Sebenarnya semua isu kanak-kanak boleh dipanjangkan kepada Pesuruhjaya Kanak-kanak, dan kami boleh di-email, dihubungi melalui email dan juga melalui telefon. Kalau email, boleh email kepada occ.suhakam @suhakam.org.my itu akan terus sampai kepada pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak. OCC ini Office of the Children Commissioner. Jadi kita menggunakan email itu. Dan kalau dilihat dalam website Suhakam, ada nombor telefon pejabat Suhakam di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya boleh juga, tetapi disebut tadi bahawa jauhnya pejabat Suhakam Sabah dengan tempat-tempat yang ada yang melibatkan NGO ataupun kanak-kanak tanpa dokumen ini. Jadi saya merasakan apa saja isu kanak-kanak boleh terus
dipanjangkan ke pejabat saya, tidak ada masalah. Dan di Suhakam ini kita ada beberapa bahagian. Kita ada unit yang membuat undang-undang dan advokasi, kita ada unit pendidikan dan unit aduan. Jadi itu Suhakam secara dan pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak juga mempunyai unit yang sama. Jadi kita ada staf yang mengendalikan email-email yang datang dan dari segi itu untuk membuat aduan. Jadi kalau ada intimidasi, bagi saya ini perkara-perkara yang boleh disampaikan kepada kami, kerana tidak sepatutnya lah. Kita faham bahawa sebenarnya kita sentiasa mengambil pandangan bahawa kerajaan negeri dan kerajaan pusat mesti ada kesepahaman dari segi isu pendidikan ini. Dan kemudiannya ialah dari segi isu terutamanya anak-anak ataupun orang yang tanpa dokumen ataupun yang dikatakan, kita nak pastikan yang mana pelarian, yang mana illegal immigrant, pendatang tanpa izin, yang mana adalah warga negara Malaysia mungkin yang tanpa dokumen, dan juga mungkin juga warga yang tinggal di pendalaman yang juga tidak sudah ada perkahwinan campur dan sebagainya. Jadi bila ada sekolah-sekolah alternatif ditubuhkan ataupun ada bantuan-bantuan yang diberikan, kalau ada berlaku sebarang misalnya tekanan kepada kumpulan ini, saya rasa patutlah satu ialah membuat laporan polis, dan jika tekanan itu datang sendiri dari polis dan immigration, bagi saya ialah membuat aduan kepada Suhakam. Itu adalah perkara yang paling tepat sekali, dan kita akan membuat siasatan dan cuba menasihatkan kerajaan atas sebab kerana perkara ini adalah melibatkan kanak-kanak. Dan bagi saya, sebab itu hasrat kami sejak kami menumpukan pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak ni ialah kami memang menumpukan kepada isu pendidikan, dan bagi saya pendidikan untuk semua itu sangat penting, tak kira anak itu lahir di mana, warga negara dan bukan warga negara, kerana kunci kepada masa depan anak itu adalah pendidikan. Jadi di situlah rasa saya kami masih sedang berusaha, dan untuk mendapatkan perhatian kerajaan bahawa ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi lihatlah, inilah kanak-kanak yang kalau kita biarkan dia akan terus menjadi masalah, dia akan meneruskan kehidupan dia dalam permasalahan yang sedia ada, dan dia tak boleh mengubah kehidupan itu. Jadi kita ada tanggungjawab untuk memberi dia ruang dan peluang, walaupun dia kita tidak tahu statusnya itu, tidak pasti statusnya, tapi sementara dia nak menyampaikan ke tahap nak meminta ihsan kerajaan untuk memberi dia status penduduk tetap dan sebagainya, dia mesti diberikan pendidikan. Bagi saya pendidikan ini, kalaupun anak-anak yang dalam penjara kita beri pendidikan, yang di hospital pun saya tahu kita ada memberi kelonggaran-kelonggaran tertentu kalau dia masih meneruskan pelajarannya. Jadi sebab itu kita merasakan bahawa inilah perkara yang kerajaan mesti beri perhatian yang sangat jitu, kerana ia melibatkan masa depan kanak-kanak itu sendiri. Jadi saya rasa kalau ada sebarang intimidasi, apapun masalahnya, tidak ada masalah, sila berhubung dengan kami. Terima kasih Prof. Norazia atas penjelasan untuk persoalan tadi. Jadi sebelum kita tamatkan siri webinar kali ini, saya mohon untuk setiap ahli panel memberikan penggulungan selama 3 minit. Jadi saya bermula dengan Puan Jamia Sharif. Okey, terima kasih Cik Suwardi. Dan terima kasih kepada semua sebenarnya, dan terima kasihlah sebab beri peluang untuk saya berkongsi sedikitlah pengalaman-pengalaman saya bekerja bersama kanak-kanak yang orang kata yang terpinggir, tak kira lah siapa mereka, dan insya-Allah kita haraplah
dengan adanya harapan kita sangat tinggilah kepada Prof. Nur Aziah dan tim Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam supaya apa saja yang berkaitan dengan kanak-kanak, tak kisahlah yang terpinggir atau tidak terpinggir pun, macam pengalaman saya di Mahkamah Kanak-Kanak Kuala Lumpur kan, kesian juga ada kanak-kanak yang parti, kita kata yang apa tu, yang ditahan disebabkan oleh kesalahan-kesalahan jenayah dan sebagainya. Mereka tu tidak boleh tidak boleh dibicarakan kan, dan tak boleh nak hantar pergi deport. Ada banyaklah kes-kes yang melibatkan kanak-kanak yang tidak ada dokumen semua tu kan. Itu yang pergi ke mahkamah lah apabila ditahan kan. Tapi kalau kita bercakap secara menyeluruh tentang kanak-kanak terpinggir, apa harapan saya, sebab saya seorang pendidik kan, pada saya ialah pendidikan itulah paling penting untuk kanak-kanak tu dapat, tak kiralah dalam bentuk apa sekalipun, supaya hak dia, 4 prinsip hak dia tu dipenuhi dan mereka dapat meneruskan kehidupan. Macam tadi Datuk Fadzir ada sebut, sekiranya kita dapat educate the parents dan dapat educate kanak-kanak yang sekarang, mungkin tidak akan timbul masalah untuk mendaftarkan kelahiran dan sebagainya apabila mereka dah ada sedikit pengetahuan tentang pentingnya. Memang kita tahu bahawa banyak kanak-kanak ni ibu bapa dia bukan lupa atau tak ambil kisah, bila dah sampai masa anak pergi sekolah baru perasan yang anak tu tak ada sijil kelahiran apa semua tu kan. Jadi harapnya dengan adanya pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak yang ada sekarang ni, ini akan menjadi satu orang kata satu lonjakan lah untuk ibu bapa dan kanak-kanak tu sendiri sedar bahawa mereka ada hak mereka dan hak mereka itu adalah untuk mendapat akses kepada semualah yang dapat memenuhi keperluan mereka. So itu saja saya punya ni. Terima kasih. Terima kasih Puan Jamia Sharif, dan seterusnya saya persilakan Datuk Fadzir untuk membuat penggulungan selama 3 minit. Terima kasih Saudara Suhardi ya. Saya setuju dengan Puan Jamia tadi. Kita sebenarnya berharap kepada Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam jika sekiranya dapat membawa ataupun dapat mungkin melahirkan ataupun mungkin memikirkan satu langkah yang boleh membantu kanak-kanak terpinggir ni. Dan kepada semua pihak lah, masyarakat, NGO atau komuniti, juga yang berkuasa perlu mengambil berat dan memberi perhatian serius mengenai isu ini dengan mengambil pendekatan secara kemanusiaan dan juga kebajikan tanpa mengira status kewarganegaraan, pahaman dan budaya mereka yang di kelompok terpinggir ni. Begitu juga langkah-langkah drastik juga saya fikir perlu dibuat oleh semua pihak lah, terutama dalam mewujudkan lebih banyak program ataupun aktiviti yang berguna, yang bermanfaat, yang mana mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan di dalam isu ini, tidak kiralah daripada sudut pendidikan, ekonomi, akses kesihatan maupun dengan mungkin badan-badan antarabangsa dan juga negara-negara sekitar yang sebenarnya terlibatlah secara langsung agar sama-sama dapat memberikan fokus dan perhatian mengenai isu ini. Itu saja. Terima kasih kepada Datuk Fadzir. Jadi saya persilakan Prof. Nur Aziah untuk membuat penggulungan selama 3 minit. Silakan. Terima kasih. Saya cuma nak sebutkan bahawa kanak-kanak tu tak kira dia terpinggir ataupun tidak, dia tetap kanak-kanak ya. Dan mana-mana kanak-kanak seseorang yang berumur di bawah 18 tahun adalah kanak-kanak ya, dari mengikut takrifan Konvensyen Hak Kanak-Kanak dan juga di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Dan bagi saya kanak-kanak ini orang dewasa adalah orang yang bertanggungjawab terhadap mereka. Mereka ada hak, tetapi kita sebagai ada tanggungjawab. Kerajaan ada tanggungjawab dan kitalah yang mencorakkan masa depan mereka. Dan jika kita tersalah mencorak dan tersalah membuat pilihan, maka yang menjadi mangsa adalah mereka. Jadi saya berharap benar bahawa kerajaan dapat menimbangkan beberapa perkara yang telah kita bincangkan ya, kerana perkara-perkara ini sangat penting kepada kanak-kanak.
kanak-kanak. Saya merasa adalah satu tanggungjawab yang berat bagi seorang pesuruhjaya kanak-kanak kerana untuk mempertahankan hak kanak-kanak, untuk memberikan kanak-kanak haknya, terutamanya hak kepada pendidikan dan identiti diri. Dan di Malaysia ini perkara ini sudah berlangsung agak lama daripada kita merdeka, saya rasa, tetapi menjadi semakin rumit pada hari ini kerana ia negara semakin maju dan ramainya warga negara daripada negara luar yang datang bekerja dan sebagainya. Dia menjadi masalah yang bertindan-tindan, yang berlapis tindan, dan ini sangat merumitkan, dan saya percaya dan berharap bahawa kerajaan dapat berusaha dan dapat mendengar daripada Suhakam, daripada NGO dan daripada kanak-kanak sendiri bagaimana sukarnya kehidupan mereka, dan kita di sini adalah untuk membantu untuk mencari penyelesaian tersebut. Itu harapan saya, dan kita harap kita dapat merealisasikan hasrat yang untuk supaya semua kanak-kanak ini yang terpinggil terutamanya mendapat hak sama rata dengan kanak-kanak yang tidak terpinggil. Terima kasih Prof. Nur Razia, dan berakhirnya daripada rumusan Prof. Nur Razia, maka siri webinar Cahaya kita kali ini telah tamat. Saya mewakili Cahaya Society ingin ucapkan terima kasih kepada ahli panel kerana sudi untuk menerima jemputan kami, dan kami harap akan ada kerjasama pada masa akan datang. Jadi sekian daripada kami, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.